Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Safwan bin Awanganak dan saya seorang berketurunan Bisaya. Latar belakang pendidikan saya bermula daripada SK Pekan Kinarut dan kemudian saya ke SMK Kinarut dan terus dan saya habiskan tingkatan 1 sehingga tingkatan 6, iaitu peringkat SPM dan STPM di sekolah yang sama. Dan seterusnya saya menyambung pula pengajian di peringkat ijazah sarjana muda perniagaan dengan kepujian, khusus dalam bidang pengurusan keuangan dan perbankan di Universiti Malaysia Sabah. Dan berikut adalah saya punya sejarah pekerjaan. Sejarah pekerjaan saya bermula daripada peringkat SPM, di mana saya bekerja di kampung selama 3 bulan. Saya melakukan pelbagai jenis pekerjaan seperti menternak binatang seperti lembu, kambing, ayam, bahkan madu kelulut lebah kelulut juga saya ternak. Dan kemudiannya saya juga bekerja sebagai nelayan, dan itu pekerjaan yang paling menguntungkan. Dan saya juga pekerjaan paling berat di kampung saya pernah lakukan adalah merenovasi rumah dengan membancu simen, menyusun bata dan mengukur rumah itu. Bahkan di tengah-tengah panas terik pun saya kena lakukan juga, dan itu pengalaman yang sangat-sangat hebat. Dan seterusnya pula di peringkat STPM selepas habis STPM sekitar 4 bulan saya habiskan untuk bekerja di sebuah kedai GDC Golden Dragon City, di mana di sana saya diberi tugas sebagai penolong store, pengurus store. Di sana saya mengangkat barang, menyusun barang-barang di rak-rak store. Bahkan saya kena record berapa stok yang telah terjual, dan kemudian saya kena laporkan kepada ketua bahagiannya untuk untuk meminta stok diisikan kembali dan seumpama dengannya. Dan seterusnya pula di peringkat university 6 bulan iaitu latihan industri diperuntukkan, dan saya berpeluang bekerja dengan KWSP. Dan di sana saya banyak belajar dengan orang, terutamanya apabila dilantik sebagai pengurus pelanggan. Di sana saya berjumpa dengan ramai orang dan terutamanya yang paling menarik perhatian saya apabila saya berjumpa dengan orang kelainan upaya yang bergantung kepada bahasa isyarat. Dan pada masa itu saya benar-benar kesukaran untuk berkomunikasi dengan mereka, dan itu satu tamparan hebat untuk saya belajar memaksa diri saya untuk belajar bahasa isyarat supaya dapat membantu orang lain. Dan seterusnya juga saya belajar banyak benda saya belajar di semasa internship saya itu. Saya berjumpa dengan ramai orang, dan saya berjumpa dengan orang yang tidak sabar orang yang emosi, dan saya belajar untuk menenangkan orang, untuk melembutkan orang, untuk menyabarkan orang, dan itu memerlukan kesabaran fizikal, mental, itu sangat-sangat penting. Dan seterusnya saya juga belajar kemahiran lain seperti Microsoft, kemahiran komputer, kemahiran print, lepas tu mengurus pejabat menyusun dokumen, merekod dokumen dan mencari dokumen. Apa-apa berkaitan pejabat itu juga saya berpeluang untuk lakukan. Dan seterusnya juga selepas itu saya juga berpeluang saya juga diberi rezeki untuk bekerja dengan desa, sebuah kilang di daerah Papar, iaitu kilang itu menawarkan daging ayam. Di sana saya diberikan tugas sebagai pengurus dan pengurus ini bukannya khusus tapi umum. Sebabnya saya diberi tugas deskriptif tugas saya adalah untuk mengurus keuangan, mengurus sumber manusia, mengurus pengoperasian kilang. Selepas itu jalinan antara kilang-kilang daerah Papar dengan daerah-daerah lain dan yang seumpama dengannya. Dan itu sangat-sangat orang kata pengalaman yang baru, yang lebih mencabar, sebab saya bermain dengan teori dan juga analisis yang sangat-sangat kritikal. Dan seterusnya pula antara kekuatan yang saya perolehi, antara 3 kekuatan yang saya yakin saya ada adalah: pertama, soft skill, kemahiran yang penting terutama dari segi kepimpinan dari segi
dari segi kepemimpinan, dari segi komunikasi ya, komunikasi, kreativiti, dan juga dari segi perundingan. Dan seterusnya juga saya juga yakin bahwasanya saya ada kemahiran analisis yang kuat, dan ianya saya dapat daripada pengalaman selepas 3 tahun ya bekerja dengan desa, kilang desa ini. Dan seterusnya juga dari segi membuat keputusan, disebabkan membuat keputusan ini melibatkan ya keuangan, melibatkan sumber tenaga kerja yang diperlukan, dan juga dari segi kita mahu memasarkan, dari segi menjaga perniagaan kelangsungannya, antara kita mau hantar barang itu ke ke pelanggan kan. Dan sejujurnya ya, ada juga 3 kelemahan yang saya hadapi sepanjang dalam career saya sebagai ya pengurus keuangannya. Dan antaranya adalah pertama, lambat untuk memperincikan. Lambat untuk memperincikan ini saya boleh kata bukan saya lambat bergerak, akan tetapi disebabkan lambat saya untuk saya ini seorang yang mementingkan keterperincian maklumat. Disebabkan saya bermain ya, saya berhadapan dengan keuangan yang sangat-sangat penting, maka dengan itu sebarang kesilapan akan merumitkan keadaan kilang. Oleh sebab itu saya sangat-sangat lambat untuk memastikan bahwasanya tidak ada kesilapan pun dalam saya punya penyata keuangan kah ataupun apa-apa yang berkaitan dengan keuangan. Dan seterusnya pula dari segi sudut capaian maklumat ini saya lambat disebabkan saya mementingkan kesahihan maklumat itu. Maklumat yang sahih ini sangat penting, terutama untuk membuat keputusan. Oleh sebab dan saya tidak terlalu percaya berkenaan dengan Google ya. Maklumat daripada Google itu sangat-sangat merisaukan saya, sebab kesahihan itu pentingnya, sebab ia senjata untuk membuat keputusan. Dan akhir sekali, sukar untuk percaya kepada orang ataupun rakan sekerja. Apa yang saya boleh cakap di sini adalah bukan saya tidak boleh bekerja sama, akan tetapi ya sebab saya pengurus dan berdasarkan pengalaman saya sukar ya untuk saya mengagihkan tugasan kepada orang lain, sebab saya percaya setiap orang ada kualiti hasil kerja yang berbeza, dan disebabkan kita semua ada kemahiran yang berbeza-beza. Oleh sebab itulah saya agak sukar sikit untuk mau mengamanahkan tugasan itu kepada orang lain. Dan bagaimana 3 kelemahan ini saya atasi adalah dengan cara bekerja sama. Sebab dengan bekerja sama ini kesefahaman itu boleh terbentuk dan dalam organisasi, dan saya yakin dengan cara saya mengagihkan bekerja sama dengan mereka secara terbuka, komen saja, seandainya ada kesilapan komen secara terus terang, seandainya ada kelemahan, ada kesilapan, terus terang. Dengan keterbukaan yang saya buat ini, saya yakin orang rakan sekerja saya boleh faham saya boleh faham mereka. Maka dengan itu insyaAllah hasil kerja yang lebih produktif, lebih berkualiti, lebih tepat boleh terhasil. Dan seterusnya pula dari segi sudut penguasaan bahasa, bahasa yang saya sudah semestinya saya kuasai adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan kedua bahasa ini saya baik dari segi penulisannya, dari segi percakapannya, dan dari segi setelah dan semasa di UMS saya juga belajar bahasa Mandarin, bahasa Kadazan Dusun, yang mana kedua bahasa ini saya mampu untuk bertutur, akan tetapi agak sukar ya untuk membuat sebarang penulisan, terutamanya Mandarin ya. Mandarin ini memerlukan membaca dan menulis ini agak sukar ya sedikit. Dan seterusnya penghargaan yang saya perolehi selepas ya bekerja di desa ya, terutamanya adalah pertama penghargaan sebagai pekerja yang cemerlang untuk 2 tahun berturut-turut, di mana saya jenis orang yang menepati masa, maka dengan itu saya dianugerahkanlah
ya masa itu, dan saya pun jarang cuti, dan saya diberikan anugerah ya perkhidmatan dan disiplin yang terbaik, dan menepati waktu ya, dan bukti, dan ya sejujurnya saya tidak pernah minta tolong orang pas-kat, dan selepas itu juga ya saya jarang cuti, mengambil cuti ya. Saya tidak ada cuti selain hari bekerja, saya hari cuti umum saja saya cuti. Dan seterusnya pula, apa sumbangan saya dalam organisasi? Ya, pertama, sumbangan yang saya boleh lihat adalah menstruktur semula carta organisasi, sebab sangat pentingnya ada hierarki dalam organisasi untuk memastikannya ada khusus, bahagian khusus mereka, sebab saya pengurus, dan saya umum, dan saya tidak mengkhusus di satu tempat. Maka dengan itu saya mengkhususkan, ada setiap orang ada khusus dia punya bidang. Dan selepas itu pula, antara sumbangan lain adalah ya penelitiannya, mengembangkan kilang itu, daripada kilang yang ada satu bangunan kepada 2 bangunan kilang. Dan selepas itu juga saya berjaya untuk meningkatkan keyakinannya pelabur, pemegang saham, dan juga saya memastikan bahwasanya setiap orang pekerja mendapat hak mereka masing-masing. Itu saja daripada saya, sekian.